dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama sambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung tajuk yang terakhir pada malam ini. Kita akan settlekan. Sebelum kita lepas cuti ni, kita akan masuk tajuk baru, itu tajuk riba dalam mazhab Syafi'i. Malam ni kita akan settlekan cara melihat barang sebelum kita akad jual beli. Jadi syarat yang kelima, syarat barang yang sah untuk diakad ataupun dijual beli, ada 5 syarat barang. Yang kelimanya mesti kita tahu ciri-ciri barang ataupun panggil spesifikasi barang yang kita nak beli, dan juga kita kena tengok. Kita nak bincang malam ni cara nak tengok. Sebelum daripada ni kita dah bincang secara ringkas ataupun secara kesimpulannya. Malam ni kita akan baca. Jadi di dalam mazhab kita dia agak ketat peraturan dia, kena tahu detail, kadar. Kalau benda itu ada kadar berat, kena tahu kadar timbangan dan sukatan, dan juga kena tahu ciri-ciri secara detail, ciri-ciri barang yang kita nak beli, kebaikannya, manfaat dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama, syarat yang sama mesti kita tengok. Kita kena tengok ataupun kita kena lihat barang itu. Cara lihat yang pertamanya, kena tengok secara langsung tanpa perantaraan. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan untuk kita tengok secara perantaraan, tidak dibenarkan. Sama ada perantaraan kaca, perantaraan cover, plastik, packaging dan sebagainya, tidak dibenarkan. Walaupun transparent, tengok macam air, kita nampak air ni. Tapi tidak dibenarkan kerana dihalang oleh benda. Kita kena tengok diri benda, kena tengok air. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia agak ketat dan dia agak rigid peraturan dia. Berbanding 3 mazhab lagi. Adapun dipanggil a'immatus salasah, mazhab Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal, sah jual beli ghaib, jual beli tanpa tengok. Lebih ringan. Tapi kita tengok dulu mazhab kita, sekiranya tak boleh tengok, maka ada pilihan, iaitu sah jual beli ghaib dalam mazhab kita juga, iaitu qaul yang dhaif. Tak perlu kita tukar kepada mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal. Masih berada dalam mazhab kita, cuma dia kena qaul dhaif. Jadi kita nak tahu dulu, langkah pertama, sekiranya barang itu boleh ditengok, boleh dilihat, kita beramal dengan qaul yang muktamad, tengok dan tahu, ataupun tahu barang dan juga kita tengok. Baik, cara pertama, tengok secara langsung tanpa perantaraan. Yang keduanya ialah tengok tengok diri benda, bukan tengok gambar. Tengok diri benda secara keseluruhan. Melainkan sukar. Kita dah sebut ada 3 benda. Sekiranya sukar untuk tengok secara keseluruhan, maka dimaafkan untuk kita melihat sebahagian. So kita tengok sebahagian benda, tapi syarat benda yang kita tengok tu mengikut benda yang kita tak nampak. Contoh, kita tengok rumah. Rumah kita tak mampu nak tengok keseluruhan. Tak mampu. Kita mampu tengok separuh sahaja. Tengok atap, bumbun separuh, di tengah kita tak mampu nak tengok. Maka bumbun depan kita tengok, yang tengah iaitu sama dengan bumbun yang kita tengok. Begitu juga shilin. Kita hanya mampu tengok shilin sahaja, yang dalam shilin tak mampu nak tengok. Tak sukar, musyaqqah untuk kita buka satu persatu. Maka dimaafkan. Di dalam mazhab kita, hanyalah tengok kadar yang boleh sahaja. Begitu juga, kita tengok dinding. Yang dalam dinding tak mampu, tapi sama. Maksud dia, sebab tu kena tahu apa jenis yang digunakan, jenis bata yang digunakan buat bangunan yang kita nak beli rumah ini. Kena tahu supaya tidak berlaku gharar, tidak ada unsur penipuan. Lain yang diberitahu, lain maklumat yang diberitahu, lain yang
yang kita dapat. Itu tidak dibenarkan di dalam dalam jual beli. Yang kedua, sekiranya sukar untuk melihat benda itu secara keseluruhan, tapi kita mampu melihat sebahagian sahaja, sebahagian yang baki itu sama, maka sah. Contoh tuan-puan, kita beli, dia panggil bay'un sibrun. Jual beli benda yang melihat di atas permukaan saja. Jual beli beras, jual beli biji ring, apa saja, beras, gandum dan sebagainya. Longgokan itu kita hanya melihat di atas saja. Buah kurma yang kita beli, kalau kita nak pakai timbang, bukan beli yang dah siap, beli yang nak timbang. Kita tanya berapa sekilo, dia kata sekilo ajuan ni RM50. Maka kita tengok gerik atas dan bawah ni sama, maka sah melihat atas. Yang penting bawah tu yang tak nampak tengok sama gerik dia, sah. Tapi kalau atas gerik lain, bawah dia letak gerik lain, itu tidak sah. Mesti tengok permukaan yang sama, yang bawah, yang tengah dan bawah itu sama kualiti, sama grade, baru sah. Itu dipanggil bay'un sibrun, jual beli melihat permukaan sahaja. Sama juga jual beli air. Air ni kalau kita nak beramal dengan qaul mu'tamad tuan-puan, qaul yang mu'tamad yang kena tengok, maka sah kita tengok buka tudung, kita tengok sebahagian sahaja, sah. Kalau sukar buka tudung tak nak jual dah. Dia kata buka kena bayar dulu. Maka tak boleh buka. Apabila tak boleh buka, kita kena beramal qaul yang dhaif, iaitu jual beli tak tengok. Kerana walaupun kita tengok botol, itu tidak diiktiraf di dalam mazhab kita. Dia kena tengok diri benda. Tengok botol itu ada perantaraan. Packaging dia perantaraan, tidak dibenarkan. Kena tengok benda. Maka kita pilih qaul yang kedua, qaul yang dia panggil qaul yang dhaif, bay'ul ghaib, sah dari dalam mazhab kita. Adapun 3 mazhab tak dibincang. Memang qaul mu'tamad, sah. Dan last sekali, iaitu jual beli buah-buahan yang ada 2 kulit. Maka jenis buah-buahan ni tuan-puan, kalau jenis satu kulit saja, kulit luar itu cover isi, tak disyaratkan koyak kulit, tak perlu. Sah jual beli tak kopek. Macam jual beli durian, kita dah bahas. Durian ni dia ada satu kulit saja. Kalau buka, isi dalam akan rosak. Maka tak wajib buka. Sah jual beli tanpa buka. Kalaulah tak sebagaimana yang kita nak, khiyar, hantar balik. Ada peruntukan khiyar yang kita akan belajar topik yang ketiga selepas riba. Khiyar ini boleh hantar balik. Kalau aib, kalau rosak, tak seperti mana kita nak, boleh hantar balik buah durian yang buruk. Boleh. Jadi kalau tak nak buka pun sah. Ada orang kata, siapa jual buah durian tak buka, tak sah. Mazhab mana dia ambil, wallahu a'lam. 3 mazhab lagi sah, tak buka. Mazhab kita ni, duk cerita mazhab kita ketat ni. Mazhab Syafi'i dia ketat. Sepatut kena buka. Tapi jenis buah yang ada kulit satu, tak wajib buka mazhab Syafi'i pun. Tapi kalau jenis buah yang ada 2 kulit, kena perhati. 2 kulit, kulit pertama cover isi dan cover tempurun. Tempurun tu pula cover isi. Itu wajib kita buka. Seperti buah kelapa. Buah kelapa ni tuan-puan, kalau qaul mu'tamad tidak sah jual buah kelapa yang belum dikopek. Macam kita hari ni tak adalah, di kampung tu. Hari ni kita di bandar paling hebat pun beli, bukan beli santan tu, beli buah kelapa hang dah kopek tu, tempurun tu. Balik mesin kat rumah. Tu dah hebat tu. Paling simple beli santan tu. Tapi kalau orang kampung jual beli buah kelapa tanpa dikopek, qaul mu'tamad tidak sah. Kau dhaif dia pun tak tahu. Kalaulah kebetulan tak boleh, dia kena tahu peraturan, baru sah. Kalau qaul mu'tamad, dia kena buka. Kenapa? Kerana melihat isi dalam yang cover kulit. Kerana tempurung tu dia panggil isi yang cover, dia panggil kulit yang cover isi. Maka tak wajib buka. Tak wajib kita belah, tengok isi, beli, tak wajib. Yang wajibnya lah buka sabuk dia. Sabuk dia tu, dan tak wajib kita panggil apa? Kita panggil licingkan semua. Tak. Dia kena tinggal separuh di atas untuk mengelakkan daripada buruk. Kan kita koyak buah kelapa, maka tampuk depan kali tu, atas kali tu, dia tak buang sabuk semua. Kenapa? Nak takut cepat buruk isi. Itu tak wajib buka.
Itu qaul mu'tamad. Adapun qaul dhaif, maka boleh jual beli tanpa kopek. Kenapa Islam melarang? Kerana ada unsur gharar dipanggil. Unsur gharar iaitu penipuan, yang risiko penipuan berlaku. Kita jual buah besar ni tuan-tuan, buah yang belum dikopek. Buat balik rumah, rupanya dia punya tempurung kecil je. Besar penumbuk saja tempurung. Dia bukan main sabuk dia besar. Ini dia panggil di dalam sistem ekonomi Islam, dia panggil unsur penipuan yang dilarang dan cegah. Sebab tu peraturan diperuntukkan supaya kena tengok. Bukan kita nak pada sabuk, kita nak pada isi dalam. Tengok sabuk besar, isi dalam kecil. Sebab tu tidak dibenarkan dalam sistem jual beli Islam. Itu dia panggil gharar. Gharar yang tidak sah akad jual beli. Baik, kita baca tu pandang, kita dah tahu itulah dia kesimpulan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Macam orang beli tembikai tu Pak. Orang beli tembikai, ada setengah dia suruh tebuk. Dia suruh tebuk nak tengok masak tak masak. Dia suruh belah. Dia kata saya nak tengok merah ke tak merah. Kalau tak merah saya tak nak beli. Kesian kat tukang penjual. Dia belah-belah, kita tengok tak masak, saya tak nak beli. Tapi kalau belah tak masak, boleh khiyar. Kalaulah dia jual perjanjian kita nak yang masak, maka kita buat balik rumah, kita belah, tak masak, boleh khiyar. Tapi kalau nak belah di situ, dia setuju, bolehlah, cuma tak wajib. Kenapa? Kalau belah dia damage ataupun dia rosak, tak boleh. Tak wajib. Tapi kalau nak buka, boleh. Jadi isu wajib tak wajib kita kena tahu. Adapun dia panggil kelonggaran daripada penjual, itu tak ada masalah lah. Dia sendiri nak buka, macam jual beli durian kan. Dia sendiri nak kopek, dia tunjuk dulu, baru baik kita beli. Tunjuk isi dulu. Itu dia sendiri, inisiatif dia. Adapun syarak tidak mewajibkan buka. Jenis jual beli buah yang ada satu kulit saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dia detailkan ada 3 isu. Memadai cara-cara melihat. Kursus 12, cara-cara melihat barang. Memada melihat barang dan harganya dengan pakai longgok ini, dengan menggunakan longgok. Beli secara longgok. Sekalipun tidak diketahui akan bilangan atau sukatannya. Cukup ini memadai pakai ini guna cupok sahaja. Seperti kata penjual, saya jual kepada anda selonggok beras ini dengan harga bagian-bagian. Jawab pembeli, saya beli. Sah jualan itu tetapi makruh. Kerana apa? Kerana terkadang membawa kepada menyesal. Ini isu jual beli beras ataupun bijirin guna sukatan. Kita tak guna kg, dia mi'yar syar'i. Mi'yar syar'i ini dia panggil sukatan yang diperuntukkan di dalam sistem syarak. Dia mula zaman Nabi. Dia kekal. Tapi zaman kita dah berubah. Bijirin zaman Nabi dia sukat, tidak ditimbang kilo. Beras disukat, gandum disukat, syair, barley disukat, cupok, gantan. Tapi zaman kita dah bertukar. Dulunya disukat, tapi hari ini dah ditimbang kilo. Dah ditimbang. Kalau benda sukat, kita kena tahu sukatan dia dan harga dia. Kena tahu sukat, kena tahu ciri, kena tahu harga, kena tengok. Yang ni dia kata sah tengok barang. Dia tengok barang dan harga dengan guna longgok, pakai longgok. Sekalipun tidak diketahui akan bilangan atau sukatan. Cukup pakai ni guna memadai, guna cupok sahaja. Jadi kalaulah dia panggil apa, sukat siap-siap, betul yakin ini tidak menjadi isu makruh. Tapi di sini ni belum sukat lagi. Belum sukat, tapi dia angkat jual beli dulu. Cuma dia nak satu cupok lah.
Dia tengok dah longgok tu, sepatutnya dia suka, yakin satu cupok, akad jual beli. Itu memang tidak menjadi isu sah dan tidak makruh. Tidak ada isu makruh. Tetapi di sini ni dia nak cerita sah tapi makruh. Kenapa makruh? Kerana dah tengok, kadar pun dah tahu, suka dia nak satu cupok. Dia tengok longgok dan dia nak satu cupok. Cuma belum disuka secara real, akad jual beli dulu. Itu makruh. Kenapa? Dia kata membawa kepada kemungkinan berlaku penyesalan sekiranya tak tepat sukatan. Akad dulu baru suka. Tu. Sebaliknya, kalau segulun kain atau seumpamanya ni kain yang tiada diketahui berapa hela, sah jualan dengan tiada makruh. Kerana baran-baran pakai longgok itu bertindih-tindih antara satu dengan yang lain, bersalahan menggunakan hila atau yang tidak bertindih. Kalau hila atau kain ni tuan, berapa dia punya sukatan meter lah hari ni. Dulu hela, hari ni meter. Berapa meter kena tahu kita nak berapa meter. Jadi sepatutnya kena kerak dulu berapa meter kita nak. Jangan angkat dulu. Jangan kita kata saya nak barang ni, baju saya, kain ni 10 meter. Orang tak potong, tak siap apa lagi, kita dah bayar. Sah juga. Cuma yang paling cantik, pastikan clear dulu. Potong siap-siap dulu. Kita dah tengok barang, potong siap, kadar kita nak, barulah kita bayar. Okay. Itu dia panggil jual beli yang real, iaitu tengok, tahu dan tengok barang, dan akad pula boleh akad secara manual, iaitu cukup ijab dan qabul. Dipanggil jual beli yang sebenar. Cukup 16 syarat dan cukup 6 rukun. 6 rukun, 16 syarat. Ini syarat yang ke-16 kita bincang malam ini, yang terakhir. Yang kedua, memadai dilihat sesuatu barang. Tadi tengok longgok. Yang kedua, memadai dilihat sesuatu barang dahulu daripada akad pada barang yang biasanya tidak berubah sehingga sampai waktu berakad. Jadi yang kedua, tuan, sah isu dia, kita tengok dulu baru akad. Maksud dia, kita tengok kemudian jarak masa lama boleh akad. Sah juga akad. Tapi kena tengok jenis barang. Jenis barang yang tidak berubah dengan jangka masa yang lama kita tengok. Kalau jenis barang yang berubah, tidak sah. Contoh, kita tengok pagi tadi barang, tapi kita nak akad petang. Waktu petang tu kita dah tak tengok dah barang. Kenapa? Kerana kita dah tengok pagi tadi. Kita angkat dulu, barang tidak ada depan kita. Ini sah juga tuan-puan. Jual beli barang sebenarnya kena ada depan kita, itu yang sebenar. Tetapi sah juga sekiranya tidak ada depan kita, dengan syarat kita tahu dan kita dah tengok. Jangan depan kita tidak ada, kita tak tahu barang yang kita nak, dan juga kita tak tengok pun, itu tak dibenarkan. Ini kita dah tengok. Kita tengok pagi, nak akad petang. Dengan syarat jarak yang kita tengok separuh hari itu jenis barang yang tidak berubah. Kalau jenis barang berubah, tidak sah. Contoh makanan, dia berubah. Tak boleh nak tengok pagi tadi nasi lemak, tiba-tiba nak nak akad petang, tidak sah. Kenapa? Jenis makanan dia berubah. Tidak dibenarkan untuk lihat jarak masa yang panjang. Tapi jenis benda yang tidak berubah, tak apa. Apa jenis benda yang tidak berubah? Apa saja. Contoh, kita nak beli kenderaan, boleh. Tengok pagi, akad petang. Tengok minggu lepas, akad hari ni, sah. Ataupun jual beli kebun, jual beli ladang, jual beli tanah yang tidak berubah. Tengok minggu lepas, hari ni. Ikut uruf seminggu, tak berubah lagi. Itu boleh, sah. Memadai yang sah dilihat sesuatu barang sebelum daripada akad pada ini nisbah barang yang biasanya pada urufnya tidak berubah sehingga sampai waktu berakad. Setup. Yang ketiga, isu yang terakhir, memadai yang sah dilihat setengah
ataupun sebahagian sahaja daripada barang itu jika menunjuk kepada yang baki. Yang ini sama yang kita dah sebut tadi. Ada 3 kesimpulan yang kita sebut. Cara melihat ada 2. Cara yang kedua itu sekiranya sukar untuk melihat keseluruhan barang, dimaafkan melihat sebahagian barang. Sebahagian barang itu baki yang kita tak tengok, dia sama saja. Ni. Mana contoh sah melihat setengah atau sebahagian saja daripada barang itu jika barang itu menunjuk kepada ini barang yang bakinya sama macam yang dilihat. Kita tengok permukaan air saja. Tapi nak jual beli apa saja. Jual beli air, jual beli madu, jual beli minyak kenderaan tuan-tuan. Siapa akak jual beli minyak, pergi di cashier, terus akak jual beli minyak tak tengok lagi. Kadar jadi cerita. Dia kata saya nak 20 liter. Kita tak main liter ni, kita main 50, 100, 50 ringgit, baru 24 liter lebih baru, tak sampai 25 liter. Contoh saya nak 25 liter, bayarlah 50 ringgit lebih. Tapi barang kita tak tengok. Satu isu dia barang kita tak tengok, isu yang keduanya ialah kadar timban. Kena yakin betul tak 25 liter yang dapat pada kita, ataupun hanya dapat 24 lebih saja, tak dibenarkan. Dia mesti syak tepat. Kalau tak dapat tepat, maka gharar, tidak sah. Berlaku penipuan yang dikendaki 24 liter hanya dapat 23 liter setengah saja. Itu tidak dibenarkan. Maka kalau cara yang sebenar, qaul yang muktamad, jual beli kena lihat. Memadai kena tengok sebahagian sahaja. Maka minyak nak tengok sebahagian macam mana? Masuk terus dalam kereta kita tak nampak dah, dah tangki. Kena buat keluar dulu. Ambil tong putih, masukkan dalam tong putih. Macam kita nak prepare minyak di rumah kita tu untuk buh motor dan sebagainya. Tong besar tu, tong galen tu. Masuk, kita tengok. Masuk 20 liter. Kemudian kita tengok atas. Dia panggil bai'un sibrun. Melihat permukaan atas. Sah. Tak tengok semua minyak. Tapi tengok atas saja. Itu sekiranya kita nak menggunakan qaul yang muktamad. Kena tengok. Tapi sukar. Payah nak kena bawa galen kereta, mana nak jenuh nak buatnya. Maka kita terus masuk dalam kereta tanpa tengok minyak. Bunyi je sying, bunyi. Keluar dia punya aura uap dia. Tak tengok pun diri minyak macam mana. Maka kalau siapa nak akak jual beli juga, kena taklid qaul dhaif. Dia panggil bai'ul ghaib. Jual beli tidak melihat barang. Ataupun kalau sekiranya dia tak mau qaul dhaif, maka dia boleh menggunakan pilihan lain, iaitu akad alternatifnya hebah sahaja. Kita hebah duit, dia bagi minyak. Pertukaran. Tapi bukan jual beli. Kerana kita tak nak akad jual beli, tak nak guna qaul yang dhaif, maka kita kata saya hebah saja RM50. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada gharar. Mungkin ketepatan tak berlaku. Kau dhaif, walaupun dhaif, kena tepat. Kalau kita kata 20 liter, dia kena bagi 20. Haram ke atas dia sekiranya dia bagi tak tepat 24 liter. Maka yakin ke tidak 24? Tak yakin. Nombor tu naik tu, adakah yakin? Sama. Nak tanya tuan dia. Betul tak nombor dengan ketepatan tu? Dia kata betul lah ustaz. Dah naik nombor 21 point berapa liter tu, RM50, dia naik 24.95 liter. Betul dah tu. Kalau ketepatan itu betul, maka sah. Dia maksudnya bukan angka tu betul. Angka tu memang betul. Diri minyak itu adakah tepat dengan 21 liter kalau kita timbang. Tu isi padu dia betul tak betul. Itu yang syarak ambil berat. Maka kita nak elakkan daripada tu, kita boleh menggunakan pilihan terakhir, iaitu hebah saja. Hebah sah, dapat pahala hebah, tak dapat pahala jual beli. Yang penting kita ada dua benda.
Dalam transaksi jual beli ni tuan-tuan, transaksi apapun pilihan kita buat, ada dua benda yang kita nak. Pertama ialah tujuan transaksi itu kena tahu apa tujuan yang syarak sediakan untuk pastikan setiap transaksi kita sah di sisi syarak. Jual beli sah di sisi syarak. Kalau hibah sah di sisi syarak. Apabila sah kita tahu. Apabila sah maka kesan ataupun implikasi akad sah ada pahala. Ada pahala transaksi tersebut. Itu kita nak. Jangan berlaku tanpa ada pahala rugi. Berlaku pertukaran duit dengan barang setiap hari tapi tidak ada kesan dari sudut syarak. Jadi pertamanya ialah pastikan transaksi itu sah. Kenapa? Kerana ada pahala. Yang kedua apa? Yang keduanya yang kita nak bukan sekadar ada pahala, tetapi kesan daripada tu kita boleh milik. Itu penting. Kita boleh milik barang tu. Syarak membenarkan untuk kita guna barang tu. Kenapa? Kerana transaksi itu sah. Dapat pahala hebah dan kita boleh guna barang tersebut. Itu dua kesan besar di sebalik setiap transaksi yang kita buat. Apapun pertukaran. Di atas nama jual beli, di atas nama hebah, di atas nama pinjam dan sebagainya. Baik, saya tahu. Jadi, kita pilihan pertama tuan-tuan, jual beli yang sebenar. Kalau tak boleh qaul mu'tamad, kita boleh pilih qaul dhaif. Kalau qaul mu'tamad dan qaul dhaif pun tak boleh pilih, maka kita kena bertukar kepada akad lain. Akad yang kedua tu kita panggil bai'ul mu'attaf, itu qaul dhaif. Bai'ul mu'attaf qaul dhaif. Pilihan ketiga barulah kita tukar akad hebah. Akad hebah ni dia panggil pilihan terakhir dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak perlu kita tukar kepada mazhab lain bagi kita orang awam. Tapi bagi orang yang cekap, orang yang mahir, dia boleh tukar saja mazhab lain. Sebab dia nak jual beli juga, dia nak pahala jual beli juga, dia taklid mazhab Hanafi, dia boleh taklid mazhab Maliki. Kenapa? Kerana qaul a'immatus salasah mu'tamad di sisi mereka, tak perlu melihat barang. Lebih ringan. Baik, umpama selonggok beras. Contoh kita beli beras, tengok permukaan atas saja. Ataupun selonggok kacang, bijirin dan sebagainya. Daripada benda-benda yang biasanya tidak berlainan suku-suku. Maksudnya biasanya benda yang kita tengok permukaan, dia tidak berlainan juzuk dia dengan benda yang kita tak tengok. Dengan di bawah dan di pertengahan. Kita tengok permukaan saja, juzuk di tengah dan juga di bawah, dia tidak ada perbezaan. Sama saja, tu sah tengok atas saja. Kerana barang seumpama itu biasanya sama lahir dan batinnya, sama atas dan luarnya, luar dan dalamnya. Tetapi jika nampak lahirnya tidak sama, jadi zahirnya tidak sama, luarnya tidak sama, dengan batinnya, dengan dalamnya, pembeli boleh khiyar. Apabila balik-balik tak dapat, tak seperti yang dia nak, maka boleh khiyar. Khiyar ni maksud dia sama ada jadi teruskan jual beli ataupun kita nak cancel jual beli. Adapun jika longgok itu buah tembikai ataupun delima ataupun mangga atau sebagainya tidak memada dilihat sebahagian sahaja. Ni nak tengok, bukan nak kena koyok kulit, nak tengok setiap biji tu. Tengok luar, bukan nak kena tengok dalam. Tengok luar. Kalau longgok, benda yang besar di longgok tak memadai tengok atas. Kalau biji ring boleh. Kalau biji ring, gandum, barley, kacang, apa saja jenis kacang, beras, maka memadai kita tengok di atas. Dengan syarat tengah dan bawah sama. Tetapi kalau benda yang besar, seperti buah tembikai, di longgok, kita tengok atas saja. Maksud kita nak beli 100 biji tembikai. Kalau di bawah dia bertindak, maka tidak sah qaul mu'tamad. Ini qaul mu'tamad. Tidak sah melihat bahagian atas saja. Jika dilonggokkan itu buah tembikai ataupun buah delima ataupun mangga ataupun sebagainya, tidak sah dilihat sebahagian saja. Tengok atas saja. Malahan
kenalah dilihat. Jadi mesti dilihat satu persatu. Kenapa tidak dibenarkan kalau bawah besar? Kerana dia ada kesan. Pertindihan berlaku, benda tu berat, maka yang bawah sekali tu dia akan kesan. Bawah atas cantik buat tembikai tu pan, ditindan beratus buat tembikai ditindan. Maka yang bawah sekali tu dia ada kesan. Kena tengok satu persatu. Dia akan lebam yang bawah tu. Yang bawah tu jadi lebam. Maka kita dapat buah-buahnya lebam. Mangga atas tu cantik, bawah tu lebat kita dapat. Kemek dah. Tu tak nak. Cara nak yang betul-betul sebagaimana kita nak. Kita nak atas sebagaimana buah cantik atas fresh dan buah tak kemek, tak leban sebagainya. Bawah itu sebagaimana kita nak atas. Tiba-tiba kalau jenis buah yang besar, dia tak akan cantik di bawah. Akan kesan, ada kesan di bawah, leban dan sebagainya. Kena tengok satu persatu. Baik, yang terakhir, perenggan terakhir tentang melihat sesuatu barang itu. Diambil kira apa yang munasabah dan yang patut dilihat pada adat biasa. Umpama membeli rumah. Ini kita dah beritahu secara kesimpulan tadi tuan-tuan. Yang kesimpulan tadi kita beritahu. Umpama membeli rumah dilihat bangunannya, atapnya, sutuh bumbunnya, dinding, parit, sistem peparitan dan lainnya. Dan membeli kebun dilihat pokok-pokoknya, pokok-pokok kayu yang ada dalam kebun, pagarnya, pagar kebun dan parit, ini sistem peparitan kebun dia. Itu cara kita tengok. Memang disyaratkan melihat secara keseluruhan satu persatu, tapi kalau jenis benda tu tak mampu nak tengok satu persatu, memadai kita tengok sebahagian saja, tapi sebahagian benda itu mengikut apa benda kita tengok. Seperti tengok rumah, maka memadai kita tengok dinding saja, tengok silin, tengok bumbu depan, tak perlu tengok atas dan tak perlu tengok dalam silin, dan tak perlu tengok bin dia, dan tak perlu tengok apa nama ini jenis bata yang dibuat. Cuma kita kena tahu. Dinding ni memadai tengok dinding saja. Tapi syarat sebenarnya dia kena tengok jenis bata yang diikat. Itu ketelitian jual beli, peraturan dalam jual beli yang ditetapkan. Tapi oleh kerana dia sukar, dia agak sukar, maka dimaafkan tak melihat benda yang tak mampu untuk kita lihat. Dan membeli kain dilihat dengan dibuka lipatannya. Beli baju, beli baju, beli kain dan sebagainya, kena tengok, kena buka lipatan dia. Tak boleh kita tengok display benda yang contoh. Kita tengok contoh, kita dah try contoh saiz, kemudian diambil yang baru. Diambil yang baru, kita angkat tanpa tengok, tak boleh. Kena tengok semua. Walaupun kita ambil yang dalam kotak, kita dah try yang sampel. Kena tengok sebelum akad. Melainkan kita ikut qaul yang dhaif, akad tanpa tengok, itu qaul yang dhaif. Dan membeli kain dilihat dengan dibuka lipatannya dan dua mukanya jika sebelah luar lain dan sebelah dalam lain. Kalaulah baju tu dalam luar kain dan antara ni luar dan dalam lain, kena tengok dua-dua. Bukan tengok luar saja, kena balik. Mana dua muka ni maksud dia apa? Maksud dia luar dan dalam. Kalau baju kita apa saja kita nak beli baju dan kain, kena tengok luar dan kena tengok dalam. Kena lipat. Apa nak buka dalam. Sekiranya lain lah. Kalaulah sama saja, baju jenis sama, ini kain pun sama, dalam sama, luar pun sama, tak perlu tengok dalam. Tengok luar saja. Dan sebelah dalam lain. Dan membeli kitab atau mushaf Quran dilihat semua kertas. Asal dia tuan-tuan tengok Quran ini, beli Quran kena belik satu lai. Jenuh tuan-tuan. Beli kitab kita 10 jilid, satu jilid 30 lai. Sikit 30 lai, biasanya beratus lai. Satu jilid tu biasanya 300 lai kalau kita Arab yang besar. Kita nak beli 4 jilid, 300 lai, belik 1, 2, 3. 300 kali selok. Itulah dia jual beli yang sebenar. Kenapa? Syarat nak mengelakkan daripada berlaku unsur gharar, unsur
penipuan ataupun barang yang kita terima tidak cantik seperti kita nak? Adakah semua 300 helai itu semua cantik? Itu yang kena tengok. Oleh kerana sukar untuk belik satu persatu, maka dimaafkan jual beli melihat sebahagian. Sah jual beli kita tengok depan dia. Melainkan kita balik buka baca, tengok ada ketahian tak sama, cetakan sengit, maka kita boleh khiyar. Kita boleh khiyar aib. Kita akan belajar akan datang. Topik yang ketiga, iaitu kita boleh hantar balik. Dengan syarat kita belum guna. Baik, settle. Ya, ada soalan? Okey. Baik, itulah dia tuan-tuan, jual beli yang terakhir, syarat yang terakhir malam ni kita cover, iaitu syarat yang ke-16, rukun yang ke-6 ataupun rukun yang terakhir. Barang dan harga ada 5 syarat yang telah diperuntukkan oleh syarak. Syarat yang kelima, mesti tahu barang sebelum kita beli dan mesti tengok. Dia kena tahu dan tengok. Mesti tahu barang, kadar, timbangan dan ciri-ciri kebaikan dan juga manfaat, dan kita tengok. Baik, cara tengok kita dah settle. Baik. Jadi sebelum kita nak baca soalan, kesimpulan tuan-puan, kita dah habis tajuk jual beli. Jadi kesimpulannya, pilihan pertama, sekira komplit kita boleh follow peraturan 5 rukun ataupun 6 rukun komplit cukup, dan syarat-syarat dia kita boleh follow, dan 16 syarat dalam kitab kita ini, maka kita boleh beramal dengan pilihan pertama, iaitu jual beli yang sebenar. Jual beli yang sebenar dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah tak mampu, tak cukup rukun, tak boleh nak mematuhi ataupun memenuhi syarat yang diperuntukkan 15 itu ataupun 16 itu, maka kita boleh pilih pilihan kedua. Iaitu pilihan kedua ini, jual beli juga, dia panggil jual beli mu'attaf ataupun jual beli qaul yang dhaif. Macam tadi, jual beli qaul dhaif yang tak tengok, angkat dulu akad tanpa melihat keseluruhan. Jual beli apa saja, melo, beras, tak tengok pun dalam, tengok packaging saja. Itu kena taklid qaul dhaif. Kalau kita nak beramal dengan jual beli yang sebenar. Pilihan kedua, jual beli mu'attaf ataupun jual beli qaul yang dhaif. Pilihan yang ketiga tuan-tuan, pilihan ketiga, tak boleh nak berlaku jual beli yang sebenar, tak boleh nak berlaku jual beli mu'attaf, jual beli yang tidak ada, tak cukup ijab qabul, tak cukup rukun ijab qabul. Kenapa? Kerana penjual tak nak sebut saya jual, kita saja sebut saya beli, tak komplit, maka kita kena taklid qaul yang dhaif, dia panggil jual beli yang tidak ada ijab qabul. Itu pilihan kedua. Kalaulah tak boleh dua-dua, jual beli tak boleh memenuhi jual beli yang sebenar dan jual beli qaul yang dhaif, qaul bai'ul mu'attaf, tak boleh, maka pilihan yang ketiga, kita boleh menggunakan akad yang lain daripada jual beli, iaitu akad hebah. Di sini kena faham konsep muamalah yang fleksibel. Kalau tak faham konsep ni tuan-tuan, dia agak terikat dengan jual beli. Biasa kita dengar, dia kata, kenapa nak tukar sedangkan ini jual beli? Kenapa nak tukar hebah? Apabila jual beli, dia nak juga jual beli walaupun tidak sah. Itu agak bahaya. Kalaulah tak boleh implement jual beli, kalau kita buat juga tak sah, kesan tak sah tu besar. Haram, tak boleh milik, tak boleh tasarruf. 3 kesan dia. Haram akad tu kerana tidak sah. Yang kedua, tak boleh milik, tak boleh guna, syarat tak benarkan kita milik. Yang ketiga, apabila tak boleh milik, tak boleh tasarruf, tak boleh guna, tak boleh makan, tak boleh bagi hadiah kepada anak-anak kita, tak boleh bagi hadiah kepada kawan-kawan kita. Kenapa? Itu bukan milik kita. Itu kesan dia. Maka kena cari alternatif supaya sah. Jual beli tidak sah. Alternatif paling mudah tuan-tuan, tak perlu tukar mazhab. Bagi orang yang pakar, orang yang tahu, maksud bukanlah pakar, dia tahu, dia boleh tukar mazhab Hanafi, dia boleh tukar mazhab Maliki. Kenapa? Dia nak jual beli juga. Jadi bagi kita orang awam tuan-puan, tak perlu tukar tetap dalam mazhab kita, tapi hanya tukar akad. Kita boleh tukar hebah. Contoh tuan-puan, paling simple, transaksi jual beli online dalam mazhab Syafi'i sukar untuk memenuhi rukun dan juga syarat.
rukun dan juga syarat. Kalau cukup rukun tapi syarat nak penuh syarat kita agak ketat. Kena duduk syarat kita tuan-puan, kena tengok. Dia kata tak apa, qadha tak tengok barang. Tengok gambar saja. Jual beli tengok gambar. Dalam Shopee tu, tengok gambar saja, bukan tengok barang. Sampai lain. Tengok gambar cantik sampai tak berapa cantik. Biasalah tu, sebab tu syarat dah jaga dah. Jangan pakai sangat gambar ni. Gambar ni memang cum lah. Sampai tu dia. Maka tuan-puan, cara kita tukar kepada akad hebah. Mazhab Maliki boleh. Cuma kita kena tahu basic. Mazhab Maliki boleh jual beli online. Mazhab Hanafi juga boleh jual beli online. Tapi kena tahu basic. Jadi kita tak sempat nak belajar mazhab Hanafi dan mazhab Maliki walaupun basic dalam mazhab mereka. Kerana basic dalam mazhab kita pun tak lepas lagi ni. Dan kita ni duk bincang basic mazhab kita ni. Kita fokus dalam mazhab kita basic. Kita tak nak jadi rojak. Tak nak jemput sana jemput sini, tak tahu mazhab mana. Tak. Bagi kita solid dan jelas mazhab kita. Jadi cara dia tuan-puan jual beli online, ketika kita transfer online paling mudah berlaku niat hebah duit kepada penjual. Dan penjual hantar kepada kita tak wajib dalam mazhab Syafi'i. Kita tanya dia jual atau boleh, tak wajib. Jangan tanya. Tak perlu pun. Kerana dia fleksibel. Tak wajib kita kena guna akad jual beli. Satu-satu akad. Dia tak macam sembahyang. Sembahyang tak boleh tukar. Kalau zuhur, kena 4 rakaat. Tak boleh hijaz. Tapi jual beli, kalau tak boleh jual beli, dia boleh tukar akad lain. Pastikan sah transaksi itu. Itu kena tahu target di dalam jual beli. Sebab tu kita belajar asas awal dulu, iaitu dia panggil prinsip dalam sistem muamalat. Kena tahu prinsip dia. Barulah kita setiap akad tu kita tahu dia punya tujuan dia. Baik, apa saja. Ini akad dia panggil akad alternatif. Akad hebah ni akad alternatif dalam mazhab kita sekiranya tak boleh nak implement jual beli, tak boleh nak implement sewa, tak boleh nak implement upah. Kalau tempat sewa tuan-puan tak boleh nak implement sewa sebenar. Kita hebah saja. Kita hebah. Barang dia bagi dah, kita boleh guna dah. Contoh tuan-puan, parking kereta. Kita parking, dia dah sedia tempat parking, tak haram dah kita letak kereta kita. Kerana dia dah sedia. Dan bayar itu nak akad bayar upah atau bayar sewa, tak boleh akad bayar sewa. Kenapa? Kerana tidak ada penyewa. Melalui online sahaja. Melalui mesin sahaja. Bayar parking melalui mesin. Maka dalam mazhab kita tak cukup rukun. Apabila tak cukup rukun, tak boleh nak akad sewa. Akad sewa. Sewa tempat. Maka kita akad hebah saja. Kita guna tempat dia, tak haram kerana kita dah bayar. Cuma pastikan bayar itu ada dasar dia. Dasar apa? Akad hebah. Sebenarnya bukan hebah tu. Sebenarnya sewa. Dia panggil sewa parking. Begitu juga tol. Tol dalam sistem muamalat tuan-puan, tol itu nama saja. Tol tu merujuk pada bayaran. Maka dalam sistem muamalat, bayaran dia mesti ada apa-apa akad. Parking, bayaran sewa. Tol, bayaran sewa. Dia bukan upah, dia tak masuk ijarah, dia tak masuk upah. Tapi dia masuk sewa. Dia panggil bai'ul manfaat. Yang akan datang ada topik dia, iaitu sewa, iaitu bai'ul manfaat. Jadi dia dah menetapkan kadar per kilometer laluan jalan dia, kerana jalan itu milik dia. Maka dia boleh meletakkan kadar. Siapa nak lalu per kilometer RM3. Maka laluan kita itu dipanggil apa dalam sistem muamalah? Dipanggil sewa. Dia benarkan kita lalu per kilometer dengan bayaran. Tapi bukan jual beli. Tapi kita panggil pertukaran manfaat. Benefit. Kita boleh ambil benefit lalu itu tapi dengan bayaran. Maka nama dari sistem muamalah ialah akad sewa. Tapi tak boleh nak implement sewa sebenar, tak cukup rukun. Kenapa? Penyewa tidak ada. Main by touch saja. Enggo, smart tag. Hari ni lagilah, hari ni refit bayar melalui digital. Juga mesti kita guna bayaran online. Hebah. Ini sangat penting tuan-tuan mazhab Syafi'i kena tahu
Setiap bayar, jangan bayar tanpa ada dasar dia. Tanpa ada akad. Bayar tanpa ada akad itu dipanggil bayaran secara konvensional yang tidak mengikut mana-mana akad yang disediakan oleh syarak. Dipanggil, itulah dia zaman jahiliah. Beza, kalau orang tanya apa beza sistem hidup jahiliah dengan sistem hidup selepas pasca turunnya sistem syariat Nabi. Beza dia ialah sistem ekonomi zaman Nabi ada dasar dia. Pertukaran harta benda ada dasar yang telah disediakan oleh syarak. Itu saja beza. Baik, kita jawab soalan tuan. Saya pinjam buku kawan, tapi buku itu hilang. Sudah. Hilang dalam simpanan saya. Saya dah maklum pada kawan saya dan dia bersetuju saya ganti dengan buku yang baru. Okey. Sebulan lepas itu saya terjumpa semula buku tersebut. Adakah buku itu masih milik kawan saya? Bagus soalan. Boleh tak saya pulangkan semula buku itu dan minta semula buku baru yang saya ganti dulu? Boleh tak dia kata? Dah settle semua dah, tiba-tiba jumpa balik. Jadi isu ni tuan-puan nama dia Ariyah. Ada topik yang kita akan bincangkan datang, tajuk dia lah sistem pinjam meminjam. Dia belajar memalak ni seronok tuan-puan sebab praktikal. Kita buat setiap hari. Cuma kita nak tahu sistem yang sebenar. Kena follow ikut syarak. Kalau pinjam, syarak menetapkan terma dan syarat. Terma dan syarat untuk sah pinjam. Kalau tak sah pinjam, kesan dia haram dia guna. Kerana bukan milik dia. Jadi pinjam ini, dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil kita benarkan orang lain menggunakan barang milik kita tanpa bayaran. Pinjam, kita benarkan dia guna manfaat. Sah dia guna manfaat. Buku manfaat dia untuk dibaca. Tetapi diri buku tetap milik peminjam, milik orang yang memberi pinjam. Hanya dia ini boleh apa? Hanya dia boleh baca. Itu saja. Dia tak milik diri. Sebab tu dia tak boleh bagi pada orang lain. Kita dah hantam je tu apa, balik dah kita pinjam barang semua pas kawan tu orang ni. Tak boleh pas. Kenapa? Kerana peminjam benarkan kita guna manfaat diri benda saja untuk kita. Kalau untuk orang lain kena minta balik. Kena minta balik dengan tuan. Kalau di perpustakaan tak boleh pas-pas, kena minta. Itu syarat akan datang. Baik, sekiranya hilang, apabila hilang, memanglah peraturan dia wajib dhaman. Wajib dhaman. Dhaman ni apa? Ada dhamanud dain ataupun dhamanu mutlafun. Dhamanu mutlafun ataupun dhamanud dain iaitu ganti rugi barang yang hilang ataupun ganti rugi hutang. Jadi ni dia ganti rugi. Barang yang hilang diganti. Apabila ganti, settle. Jumpa balik, itu jadi milik dia dah. Tak perlu hantar balik. Melainkan kalaulah dia nak, sebab kita dah ganti dah. Barang yang hilang kita dah ganti. Temu balik, itu bukan milik owner dah. Bukan. Kerana kita dah ganti. Ganti dengan apa? Ganti dengan wang ringgit ataupun harta lain. Dan minta semula. Dia minta semula. Boleh. Bayarlah. Kena bayar balik. Dia kata tak payah bayarlah. Ni buku aku. Buku aku apanya? Kan dah ganti dah. Ni kena tahu peraturan. Tidak naik mahkamah. Mahkamah magistrate tak boleh. Kena naik mahkamah syariah. Soalan yang kedua. Baik serta. Soalan pertama. Jadi buku tu dah dibayar ganti rugi menjadi milik milik orang yang pinjam tu. Yang kedua, sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah beza keji dan mungkar? Sesungguhnya perbuatan ni, perbuatan solat yang sebenar. Ini kena jaga.
Solat yang sebenar tuan-puan, dia panggil rahsia dia, kesan dia. Solat sebenar ni ada kesan dia. Solat yang sah, yang Allah Ta'ala terima. Kesan dia apa? Boleh cegah daripada diri dia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Apa beza di antara keji dan mungkar? Soalan dia ni. Keji ni tuan-puan, mungkar ni apa? Mungkar dulu. Perkara mungkar ialah tiap-tiap perkara yang haram. Tiap-tiap perkara yang haram kita panggil mungkar. Maksiat pun kita boleh panggil, mungkar pun kita boleh panggil. Tiap-tiap perkara yang ada dosa kita boleh panggil mungkar dan kita boleh panggil maksiat sama. Mungkar kita boleh panggil, maksiat pun kita boleh panggil. Adapun perkeji dia lebih rendah. Apa dia keji? Perbuatan buruk. Perbuatan buruk, tapi perbuatan buruk itu yang dicegah, sama ada cegah haram ataupun cegah makruh. Makruh pun orang panggil keji juga. Biasanya makruh ni dia tak mungkar. Dia tidak termasuk maksiat kerana tak berdosa. Makruh ni makruh, tetapi dipanggil perbuatan itu perbuatan buruk juga. Perbuatan yang buruk, perbuatan keji. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, iaitu perbuatan yang larangan makruh dan juga larangan haram. Baik, dia lebih rendah sedikit saja. Yang ketiga, bagaimana waris nak selesaikan hutang si mati dengan Allah? Iaitu hutan-hutan ibadahnya seperti puasa dan haji. Bagaimana waris nak selesaikan hutang si mati? Hutan tu, hutan dengan Allah. Apa yang hutan dengan Allah tu? Iaitu hutan ibadahnya seperti puasa dan haji. Hutan haji dengan hutan puasa. Kalau hutan haji, kalau dia wajib haji, dia tak sempat untuk menunaikan haji, sedangkan sebelum dia mati itu wajib dia haji. Kalau tak wajib, tak apa. Wajib haji, maka wajib upah. Sebelum faraid harta dia, kena upah haji dulu. Wajib upah haji sekiranya dia masa hidup, wajib kata dia tak sempat dia pergi. Tapi kalau dia masa dia hidup, tak wajib atas dia. Dia tak cukup keuangan lagi nak pergi. Maka tak wajib upah. Sunat upah. Kena tengok status dia masa dia hidup. Puasa pula nak ganti macam mana? Puasa ini fidyah. Kena tengok, kena bantu dia, tolong dia dengan keluarkan fidyah. Cara keluar fidyah itu, tu kena ngaji tajuk asas. Cara nak kira fidyah. Cara nak kira fidyah. Nombor 4, soalan terakhir. Soalan ni tak sempat nak jawab. Jelaskan hukum kahwin Cina buta dalam munakah Islam. Cina buta pula dah. Mentang-mentang boleh tanya, dia tanya semua. Cina buta. Cina buta ni tuan-puan, ada yang sah, ada yang tidak sah. Tu berhati-hati. Hari ni tidak ada dah orang ambil ni. Orang ambil upah Cina buta ni. Kalau dulu ada orang ambil upah Cina buta. Tanya Cik Mi. PM tepi. Dia Cina buta ni tuan-puan. Kenapa lahirnya Cina buta? Bukan cerita nak cerita nama ni. Cina buta ni apabila tolak tiga dia tak boleh kahwin dah dengan isteri dia. Tak boleh kahwin. Rojok memang lagi tak boleh lah. Kahwin pun tak boleh. Nak akad baru tak boleh apabila dia tolak 3. Melainkan isteri dia kena kahwin lain, bercerai, kahwin lain, jima, bercerai, baru boleh kahwin dengan dia. Tu berat. Dia panggil tolak 3 ni, dia berat. Dia panggil ba'in kubra. Maka lahirlah perbuatan Cina buta untuk apa? Muhallil. Menhalalkan kahwin. Dia gila balik. Dia panggil apa? Gila apa? Gila tolak. Gila tolak. Cerai tu makruh tuan-puan. Menjatuhkan tolak 3 sekaligus. Keruh. Tolak sunni, tolak 1 dulu. Takut menyesal. Nak balik. Dia bencilah masa tak nak ni. Lepas tolak tu, menyesal.
baru tahu hidup seorang, bini tak ada. Maka tolak sunni ni tolak 1, tolak 2. Tolak bid'ah ni tolak 3. Maka tolak 3 tak boleh kembali balik, melainkan dia kena kahwin dengan orang lain, syarat dia kena jima. Maka dinamakan Cina buta ni orang yang nak menghalalkan lelaki lama nak balik kembali kepada isteri dia. Inilah dia upah siapa-siapa. Boleh tak dia kata mu jadi Cina buta? Kenapa buta tu? Tak nampak. Dia tak jima. Tu dia lahir buta tu. Cina tak tahu tuan-puan. Jangan tanya. Kenapa Cina tak India buta? Tak Melayu buta. Cina yang dapat nama. Cina buta. Cina ni dia sepek sikit. Dia tak nampak. Jangan benda tu dia nampak. Jadi dia upah, dia kata aku upah sekian-sekian, kahwin dengan bekas isteri aku, tapi mu jangan jima. Tu jadi buta tu. Dapat duit, lepas tu dia tak jima. Ni tak berapa cerdik. Orang duit dapat, jima pun dapat. Tu orang cerdiknya. Baru sah. Ada yang tak sah tuan-puan. Kalau Cina buta yang tidak sah ini, dia tak jima, maka dia cerai, dan laki lama tak sah, dia kahwin balik. Itu tidak sah. Kenapa? Kerana syarat dia kahwin dengan laki lain dan jima. Ini berat Islam memperuntukkan. Nak tolak 3 sangat. Kena merasai jima laki lain dulu, barulah dia boleh ambil balik. Itu denda kepada siapa yang tolak 3. Maka Cina buta ini dia tak jima. Jawab dia tidak sah laki lain itu kembali balik. Dia kena jima. Tu Cik Mi dia nak. Tu memang atas dia lah. Tu yang kata kalau cerdik dia tak cerai dah. Dah duit dapat. Dia jalan terus. Duit dapat, dia jalan terus. Kau laki lama dia tunggu bila nak cerai, bila nak cerai. Cerai buat apa? Dia kata bukan senang nak kahwin. Celek. Dia tak buta dah. Tu kena cari hak buta tu. Wallahu alam. Tu lahir Cina buta. Kemana balance? Tak tahu orang Kelantan macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada sedikit tahlil lah. Lepas insya' kita ada tahlil untuk arwah Quriyah kita. Jadi kita akan buat tahlil ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.